Tiga, okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Yang bermaksud, sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi kita sama-sama berkumpul dalam satu majlis yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi menghadiri dan memeriahkan majlis kita walaupun menggunakan aplikasi Webex ini, tapi saya tengok ramai yang sertai forum kita kali ini. Subhanallah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pada malam ini insya-Allah kita akan kupaskan satu tajuk yang mungkin perlu kita risau, perlu kita titik beratkan kerana sebagai ibu bapa ataupun kita sebagai masyarakat perlu mengambil cakna dalam hal ini, iaitu tajuk impak negatif filem terhadap remaja sekarang. Hadirin sekalian, bersama saya tiga ahli panel yang merupakan panel yang berdedikasi, bijaksana dan berkarisma dalam merungkai segala persoalan dan persepsi dalaman mengenai tajuk yang bakal kita bincang bersama. Jadi, saya memperkenalkan Prof. Madya Dr. Abdullah Amir Mujahid bin Abdul Razak yang merupakan pensyarah Fakulti Kontemporari Islam di UNIZA, Universiti Sultan Zainal Abidin. Apa khabar Prof? Alhamdulillah sihat. Okay. Jadi seterusnya sebelah beliau iaitu Dr. Wan Abdul Fattah bin Wan Ibrahim yang juga merupakan pensyarah Fakulti Islam Kontemporari Islam di Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA. Apa khabar doktor? Alhamdulillah setakat ni baik lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang ketiga, Datuk Norizman bin Nur Rashid iaitu pengarah media penyiaran Terengganu. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Tuan Moderator. Okey. Jadi kita tengok ketiga-tiga panel ini sangat bersemangat untuk mengkongsikan tajuk yang baik pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana kita tahu di Malaysia, kebanyakan remaja terjebak dalam meniru budaya barat seperti aksi-aksi di dalam filem, iaitu memaparkan elemen pergaulan tanpa batasan, seks bebas, arak, dadah, samseng, pembunuhan kejam dan mendengar lagu yang tidak memberi akhlak kepada remaja. Maka terdapat pelbagai faktor yang mendorong remaja melakukan perkara yang tidak diingini yang dipengaruhi oleh filem-filem masa kini. Jadi antaranya unsur keganasan, seks dan tahyul. Jadi apakah pandangan Prof. Madya Dr. Abdullah Amir Mujahid bin Abdul Razak mengenai isu ini? Jadi dipersilakan Datuk. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih Tuan Moderator kita Syekh Huzaifi. Okey, pada pandangan saya, unsur-unsur seperti yang disebutkan tadi sudah menjadi santapan harian bagi golongan muda dan kanak-kanak di Malaysia ni. Misalnya keganasan, perasaan dendam, kezaliman sudah menjadi perkara yang biasa yang banyak diselitkan dalam filem-filem dari luar negara.
apatah lagi menerusi rangkaian televisyen satelit. Aksi-aksi seperti ini sememangnya sangat menarik minat penonton. Oleh itu, kecenderungan dan pengaruh pada unsur-unsur ini semestinya dibendung jika kita serius mahu menangani masalah ini. Apabila peraturan yang melarang filem berunsur tahyul ataupun dongeng ditayangkan disebabkan akibatnya, sejumlah filem-filem Melayu ataupun filem-filem Malaysia ni dibekukan tayangan daripada pawagam dan televisyen. Tujuan larangan ini antaranya adalah untuk memelihara akidah orang Islam daripada dipengaruhi dan dicemari oleh filem yang sedemikian. Namun, hal yang sama nampaknya tidak berlaku terhadap filem-filem asing yang ditayangkan di negara kita. Terutamanya filem daripada negara Amerika, Hong Kong, India, Indonesia. Filem seram, filem fantasi dan dongeng daripada keempat-empat buah negara ini bebas ditayangkan di pawagam negara kita hanya dengan dilabelkan sebagai tayangan 18 yang menghadkan tayangannya kepada penonton yang berumur 18 tahun ke atas. Filem dihasilkan atas tujuan hiburan. Hiburan bermaksud ada banyak maksud hiburan. Antaranya ada penonton yang berasa terhibur apabila melihat filem romantis yang ditontonkan seperti menonton filem Hindustan. Selain itu kekerasan. Kekerasan juga akan menjadi hiburan. Sebahagian penonton makin banyak kekerasan ataupun keganasan dalam filem itu, lebih banyak hiburannya dirasa. Ada juga penonton yang terhibur dengan filem seram. Makin seram, makin menakutkan. Ia akan menambahkan lagi hiburan kepada dia. Kalau penonton mengangkat apa-apa yang ditonton itu sebagai hiburan. Namun, ada antara genre ini bukan semata-mata menampilkan satu genre sahajalah. Tetapi dia menggabungkan genre lain seperti komedi ataupun aksi. Dari aspek pemikiran dan penyampaian, filem tempatan lebih teliti berbanding dengan filem luar negara yang lebih ganas dan boleh memesongkan akidah penonton. Sebagai bahan hiburan, filem seharusnya diberikan kelonggaran menonjolkan kreativiti penulis skrip dan imaginasi pengarah. Walau bagaimanapun, garis panduan dan mesej tidak diketepikan. Namun para penggiat seni menyedari kehendak segelintir penonton yang mahukan pelbagaian dalam pembikinan filem itu. Saya berharap filem tempatan terus membawa isu dan nilai positif pada masyarakat lah. Bagi saya, kesan jangka panjang daripada fenomena ini akan mengakibatkan kesan buruk kepada masa depan negara kita, terutamanya dari segi pembentukan sikap masyarakat di negara inilah, khususnya remaja ataupun golongan muda. Tanpa penguasaan ini, kerajaan akan gagal untuk membina satu rupa budaya bangsa yang luhur dan berakhlak. Kita di Malaysia sudah pasti kita tidak mahu berada dalam keadaan yang kemajuan ekonomi dan teknologi setanding dengan setanding dengan negara-negara yang maju yang lain. Tetapi gejala sosial, kemerosotan akhlak, ketidaksopanan dan ketandusan etika kita menjunam ke tahap yang parah dan sangat sukar dipulihkan. Okey, akhir sekali, bagi mengekalkan budaya hiburan yang sederhana lagi mendidik minda dan tidak menjolok mata ini adalah penting dalam mengejar kemajuan mengikut acuan kita sendiri dan mementeras gejala sosial. Itu sahaja. Kita kembali kepada moderator. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tertarik apa yang dikatakan oleh Prof sebentar tadi, iaitu keganasan perasaan dendam dan kezaliman sudah menjadi perkara biasa yang banyak diselitkan di dalam filem-filem dari luar negara. Jadi tidak peliklah remaja sekarang ini sudah terkesan dengan perkara ini dan melakukan kepada kawannya di sekolah. Jadi, apakah pandangan Dr. Wan Abdul Fattah tentang pernyataan bahawa nilai negatif yang dibawa oleh filem ini boleh melemahkan sesuatu bangsa tersebut? Jadi, silakan, Dr. Terima kasih kepada Encik Moderator kita di atas soalan yang sangat benar itu. Jadi, pada pendapat saya, tidak semua filem yang dibawa itu menunjukkan nilai-nilai yang negatif. Ada juga filem yang memberi nilai-nilai positif, misalnya filem-filem yang berunsurkan patriotik, yang mana menunjukkan semangat perpaduan dan perkauman dalam sesebuah masyarakat.
Biasanya filem tersebut adalah melalui pengaruh budaya barat. Karena apa? Hal ini menyebabkan golongan remaja mudah terpengaruh dengan tingkah laku dan cara pemikiran barat. Antara salah satu kesan yang timbul ialah iaitu keruntuhan dan juga kerosakan jati diri golongan remaja, yang mana mereka semua ni ingin mencuba sesuatu yang baru. Jadi hal ini berlaku kerana golongan remaja merupakan golongan yang paling mudah terpengaruh dengan sesuatu perkara. Kemasukan budaya barat akan memberikan impak yang negatif terhadap kelakuan dan pemikiran golongan remaja, yang mana menyebabkan mereka ini terpesong jauh daripada budaya timur kerana ianya bertentangan dengan nilai-nilai dan juga norma budaya yang bertunjangkan agama masyarakat setempat. Jadi kebanyakan cerita yang ditayangkan mereka memaparkan aksi-aksi yang kurang sopan antara lelaki dan juga perempuan. Seperti contoh melakukan hubungan intim tanpa ikatan yang sah, ataupun lebih tepat lagi dengan istilah melakukan maksiat. Jadi keadaan seperti inilah yang menyebabkan remaja yang menonton tayangan ini akan terpengaruh dan ingin mencubanya dengan rakan yang berlainan jantinan. Jadi perkara ini sangat bahaya, ya. Jadi bagi pendapat saya percaya jalan terbaik ialah kita tidak patut terlalu leka dengan filem-filem sebegini. Tidak perlu apa orang kata, tidak perlu mengambil tidak lalu terpengaruh, ya. Apa-apa pun ada pendekatan lain yang pada pendapat saya, daripada kita kekang filem sebegini, kita biarkan filem ini diterbitkan untuk merancakkan lagi industri perfilman dalam negara kita. Dalam masa yang sama juga, kerjasama dari pihak lain boleh mendorong penerbit mencuba genre lain dengan harapan genre yang muncul itu berjaya dengan nilai-nilai positif. Jadi di samping itu juga, sebagai seorang pelajar, pendedahan unsur sebegini boleh mempengaruhi pemikiran masyarakat terhadap apa yang ditonton dan seterusnya menjadi ikutan dalam kehidupan seharian mereka. Seharusnya filem-filem sebeginilah yang memberi imej yang positif dan dapat membuka minda dalam pemikiran masyarakat, dan perlu diberi keutamaan untuk disiarkan berbanding setengah filem yang jelas mempunyai nilai-nilai yang negatif yang boleh memberi kesan jangka panjang, khususnya pada golongan remaja ni lah. Bagi pendapat saya juga, unsur-unsur yang cuba didedahkan oleh media kepada masyarakat juga adalah sebagai memberitahu masalah yang masih berlaku pada hari ini dalam kehidupan seharian kita. Pendedahan unsur ini kadang-kadang bukan untuk menunjukkan nilai negatif, tetapi penceritaan filem tersebut nilai-nilai positif masih memainkan peranan dalam sebuah penceritaan. Dan sebagai pelajar, mereka perlu bijak dalam menentukan nilai-nilai positif yang mana boleh diambil dari sesebuah filem, bukan hanya melihat kekurangan filem itu saja. Jadi walau bagaimanapun, pendedahan unsur tersebut kadang-kadang berlebihan dari sepatutnya. Ini ditambah lagi dengan pengaruh media massa yang dilihat semakin berkembang dari sehari ke hari. Pada zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi ini, media massa merupakan aspek yang paling penting dalam pembangunan dan kemajuan sesebuah negara, kerana ia dapat memberikan sumber maklumat dan informasi terkini. Namun pengaruh media massa telah memberikan kesan negatif terhadap kelakuan dan juga pemikiran masyarakat, terutamanya golongan remaja inilah, melalui kemasukan budaya barat dalam filem tersebut yang semakin menular ke negara kita. Semua sedia maklum bahawa pengaruh media massa ni merupakan aspek yang penting terhadap budaya barat seperti seks bebas, homoseksual, black mental dan sebagainya. Jadi pendapat saya, filem-filem tersebut perlu dibuat penapisan yang lebih teliti lah. Jadi itu saja ulasan daripada saya. Terima kasih untuk mereka. Kita balik pada moderator kita. Okey, terima kasih doktor atas perkongsian tadi. Jadi kita sedia maklumlah daripada doktor sendiri berkata bahawa pengaruh media massa merupakan aspek yang penting terhadap kemasukan budaya barat seperti seks bebas, homoseksual, black mental dan sebagainya. Jadi pendapat saya, filem-filem tersebut perlu dibuat penapisan dengan lebih teliti. Jadi boleh Datuk Rizman
kongsikan pendapat sebagai seorang yang berpengalaman dalam bidang penyiaran ini. Apakah yang media harus lakukan untuk mengelakkan nilai negatif ini berlaku dalam kalangan remaja serta masyarakat kita? Dan bagaimanakah cara Datuk sendiri menangani masalah tersebut daripada pengaruh kepada remaja ini? Dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator kita yang amat kacak pada malam ini. Beliau bertanyakan soalan, apakah media harus lakukan untuk mengelakkan nilai negatif ini berlaku dalam kalangan remaja serta masyarakat, dan bagaimanakah cara saya sendiri sebagai seorang yang berpengalaman dalam bidang media untuk menangani masalah tersebut daripada terpengaruh kepada remaja pada zaman kini. Okey. Sebenarnya media harus menekankan aspek-aspek yang penting dalam menyediakan imej yang positif kepada remaja dan masyarakat. Seharusnya kedua-dua pihak memainkan peranan penting untuk mengelakkan nilai negatif itu melebihi nilai positif itu sendiri. Saya akui tidak semua filem yang memaparkan aksi-aksi tersebut memberi nilai negatif, tetapi di sebalik apa yang dipaparkan itu sebenarnya mengandungi mesej yang tersirat kepada penonton. Apakah kesan dan akibat daripada aksi itu berlaku dalam kehidupan mereka? Ia juga adalah sebagai nilai pengajaran kepada penonton agar tidak meniru perbuatan yang dipaparkan. Pada pandangan penggiat filem, dari sudut pandangan penggiat filem, mereka bukan menghasilkan filem sekadar untuk meraih keuntungan, tetapi di sebalik filem tersebut mereka ingin membantu masyarakat untuk berfikir di luar kotak, di samping untuk membuka minda penonton ke arah sudut yang lebih positif. Daripada sudut pihak media, mereka perlu bijak menghasilkan filem yang bermutu, kreatif dan mempunyai nilai yang tinggi dalam industri. Seperti kami contohnya di Malaysia kita ada Finas yang digunakan untuk menapis filem-filem sebegini yang mempunyai orang kata tapisan 18SX, PG-13 dan sebagainya. Jadi peranan ibu bapa, masyarakat dan individu itu sendiri amatlah penting untuk mengelakkan masyarakat kita daripada terjerumus dan terpengaruh daripada apa yang disampaikan di dalam filem. Okey, daripada pihak kerajaan, sepatutnya kerajaan lebih lebih strict untuk menapis filem-filem sebegini ataupun menapis adegan-adegan yang menimbulkan suatu yang boleh mempengaruhi mempengaruhi remaja pada masa kini. Contohnya kita ada banyak filem yang memaparkan unsur-unsur seksual ataupun homoseksual, rempit dan sebagainya. Dan daripada peringkat ibu bapa perlulah memantau aktiviti anak-anak, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lihat, dan tidak seharusnya meletakkan kepercayaan 100% ke atas anak-anak kerana sifat remaja ini ingin mencuba dan ingin tahu. Jadi melalui filem-filem yang disiarkan inilah mereka akan belajar, seterusnya mereka akan mengaplikasikan apa yang mereka lihat dalam kehidupan. Dan yang terakhir sekali ialah pada diri sendiri. Jadi kesedaran ke atas diri sendiri ini penting supaya apa yang kita tengok, kita ambil pengajaran, kita jangan ikut dan kita sebarkan kebaikan kepada masyarakat umum lah. Okey. Kita tidak seharusnya leka dengan membiarkan diri kita hanyut dengan perkara-perkara negatif yang boleh merosakkan diri dan juga masa depan. Bimbingan dari ibu bapa dan juga agama sangat penting kerana dari bimbingan inilah dapat membentuk peribadi seorang remaja yang berakhlak dan dapat memberi teladan kepada remaja yang lain. Okay, terima kasih Tuan Moderator di atas soalan yang diberikan. Pandangan yang begitu padat sekali Datuk. Okay, terima kasih Datuk atas pandangan itu tadi. Jadi kesimpulannya Datuk, hadiah masa adalah antara penyumbang utama berlakunya gejala sosial dan sumber mendatangkan keburukan dan membawa negatif kepada remaja pada hari ini. Jika perkara ini masih berterusan dan tiada langkah yang drastik untuk menanganinya, sudah tentu pada masa akan datang, gejala-gejala buruk menjadi budaya golongan muda. Sebagai hasilnya, lahirlah generasi yang umpama robot dan hanya diperalatkan untuk kepentingan individu tertentu. Nampaknya masa menceburi kita
isu panas begini tentunya menjadi tumpuan kita sebagai remaja sendiri. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita, Prof. Amir, Dr. Fattah dan juga Datuk Rizman kerana sudi bersama dengan kita untuk berkongsi ilmu yang sangat berguna kepada kita. Tidak lupa saya ucapkan jutaan terima kasih kepada hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama dengan mengupas tajuk kita pada hari ini. Jadi kita jumpa lagi di lain waktu insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.